Okey, baik, kita mulakan dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, sekejap. Okey, Zee baca dulu Ustaz, rumah sebelah saya ni dia buat renovation tu. Kalau dia ketuk-ketuk tu abaikan Oh iya ke? Tak apa. InsyaAllah boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Jaga lam mati, jangan sula. Hal ataka hadithul ghashiyah. Thul gha. Hal ataka hadithul ghashiyah. Okay. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Yawma idzin tak dengung. Yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya. Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah. Hamiyah. Tasla narun hamiyah. Okay. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Dia wow tu jangan didengungkan dulu. Bukan dengung lah, jangan dimasukkan dekat hidung. Okay. La yusminu wa la yughni min ju'. Okay. Wujuhun yawma idzin na'imah. Ma'idhin rapat betul. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Ya. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Alish. Wa namariqu masfufah. Ya. Wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khulifat. Khuliqat. Qat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Ya. Lasta alaihim bimusaytir. Ya. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna
إلينا إيابهم Ya. ثم إن علينا حسابهم. Okey. صدق Sadaqallahul azim. الله العظيم. Sorry Zah, Okay, bising. Zee. Tak apa. Faham. Kita kat rumah ni pun kadang-kadang macam tu juga. Okey. Terima kasih, Zee. Okey, Anissa. Hey, Ustazah. Alright. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حاملة تصلى Lagi sekali. Hamilah. حامية Ya. تسقى من عين آنية Ya. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع Jaga ghain. Yughni. Saya ulang balik Ustazah. Ya. ولا La. لا يسمن ولا يغني من جوع Ya. وجوه يومئذ ناعمة Ya. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. Jaga sod. Jangan masuk. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة Okay. وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة Yeah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف ينظرون إلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت خلقت. Jangan qat. Ini sekali. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Yeah. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت Yeah. وإلى الأرض كيف سطحت Yeah. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم B. Itu tinggal B. ليس عليهم لست عليهم. لست عليهم بمسيطر Yeah. إلا من تولى وكفر Yeah. فيعذبه الله العذاب الأكبر Yeah. إن إلينا إيابهم Yeah. ثم إن علينا حسابهم. Okay. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Terima kasih Anissa. Ustazah. Okay. Silakan co-host. Mesti nombor 3 kan Ustazah? Itulah. Macam tahu je.
Okeylah. Okay, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya. Wujuhun yawma izin khashi'ah. Ya. Amilatun Panjang. Amilatun nasibah. alimatun Terbalik yang amilatun milatun. amilatun nasibah. Ya. Tasla Jaga nak tebalkan sad, ta jangan tebal. Ta, tausla, tausla. Itu saja. Ya. Tasla Dua rakaat naran sahaja. Tausla naron. tasla naran hamiyah. Jangan hamiyah. Kalau miyah maknanya mim tu dia huruf bibir pergi dekat khayshum sikit lah mi. Tapi ya tu tidak. So kita tak boleh baca hamiyah. Hamiyah. Okey. Tasla naran hamiyah. Miyah. Miyah. Ke bawah. Okey. Miyah. Tasla Tasla naron. tasla naran hamiyah. Ya. Tusqa min ainin Ya. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Wujuhun yawma izin na'imah. Na'imah. Panjang. Wujuhun yawma izin na'imah. Ya. Na'imah. Terus masuk ha pendek. Okey. Wujuhun yawma izin na'imah. Ya. Lisa'iha radiyah. Ya. Fi jannatin 'aliyah. Ya. La tasma'u fiha laghiyah. Ya. Fiha 'ainun jariyah. Ya. Fiha sururun marfu'ah. Lagi sekali. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Okay. Wa namariqu masfufah. Ya. Wa zarabiyu Ya sabdu. Wa zarabiyyu mabthusah. wa zarabiyu mabthusah. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lagi sekali. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibi. Tak panjang. Okay. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Nusibat.
nusibat. Okay. Yeah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Yeah. Fakazir. Fadzakir. Oh. Fazakir innama anta muzakkir. Yeah. Lasta alaihim bimusaftir. Bimusaytir. Lasta alaihim bimusaitir. Yeah. Illa man tawalla wa kafar. Okay. Fayu'azibuhu Allahu Hul. Fayu'azibuhu Kejap. Satu lagi zal ujung lidah Suzi. Jangan lupa. Okay. Fayu'adzibuhullah. Terbalik. Fayu'azibuhu Fayu'adzi. Lagi sekali. Fayu'azibuhu la Jangan. kulla Hullah. Tebal. Allah. Fayu'adzibuhullah. Fayu'azibuhullah Bu. Fayu'adzibuhullah. Fayu'azibuhullahul azabal akbar. Yeah. Inna ilayna iyabahum. Yeah. Thumma inna alayna hisabahum. Hay. Hay. Yeah. Thumma inna alayna hisabahum. Haisa. Hay. Okay. Thumma inna alayna hisabahum. Okay. Boleh. Sadaqallahul azim. Sorry, Sadaqallahul bising Ustazah. azim. Okay. Tak apa. Okay. Kejap Mana? Okay. Siapa tadi? Fiza Fiza. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Yeah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Yeah. Amilatun nasibah. Okay. Tasla naran hamiyah. Yeah. Tusqa min aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Yeah. La yusminu wa la yughni min ju'. Okay. Wujuhun yawma idhin na'imah. Okay. Lisa'yiha radiyah. Yeah. Fi jannatin 'aliyah. Okay. La tasma'u fiha laghiyah. Yeah. Fiha 'ainun jariyah. Yeah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum Sekali lagi. mawdu'ah. Jangan wa'ak. Wa akwabum mawdu'ah. Yeah. Wa namariqu masfufah. Yeah. Wa zarabiyyu mabthusah. Okay. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Okay. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Yeah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Yeah. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Yeah. Lasta alaihim bimusaitir. Yeah.
Betul? Sad. إلا من تولى وكفر Ya. فيعذبه الله العذاب الأكبر Akbaru. Tebal sikit. فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر Okey. إن إلينا إيابهم Ya. ثم إن Sikit lagi علينا dengung. Sum dengan inna tu dengung sikit lagi. ثم إن علينا حسابهم. Okey. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Fiza. Okey, Min. Silakan Min. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekejap, dekat sangat pula kamera ni sebab tengah charging iPad. Tak apa, comel sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya. Wujuhun yawma izin khashi'ah. Ya. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Ya. Tusqa min ainin aniyah. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Okey. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Wujuhun yawma izin na'imah. Okey. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin aliyah. Ya. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun. Betul lah kan Ustazah? Betul, betul. Fiha ainun jariyah. Okey. Fiha sururum marfu'ah. Ya. Wa akwabum mawdu'ah. Ya. Wa namariqu masfufah. Ya. Wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya. Lasta alaihim bimusaitir. Ya. Illa man tawalla wa kafar. Ya. Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Ya. Inna ilaina iyabahum. Okey. Thumma inna alaina hisabahum. Hi sikit lagi. Hi. Hisa. Thumma inna alaina hisabahum. Okey, boleh. Alhamdulillah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Min. Masih Ustazah. Sama. Lepas Min tadi siapa ah? Ili kan? Ya ke? Ili, lepas tu Kak Alia, lepas tu baru Shenas. Rasa macam nampak Shenas dah tadi. Shenas dulu Uh-uh. Shenas, lepas tu Ili, lepas tu baru Kak Alia. Okay. Shenas boleh? Sekejap Shenas ada tak?
Okay, Shanas. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الغاشية Okay. وجوه يومئذ خاشية. Khoshi'ah. Eh. Satu lagi, wujuhui itu dengung sikit. Okay. وجوه يومئذ خاشعة Yeah. عاملة ناصبة Okay. تصلى نارا حامية Hamiyah. تصلى نارا حامية Okay. تسقى من غين آنية Min ainin. تسقى من غين Min, bukan ghain, ain. Tusqa min ainin. tidak. Okay, sorry Ustazah. Tak apa. تسقى من عين آنية Yeah. ليس لهم طعام To'a. Tekan sikit. Yeah. Okay. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Sebelum masuk dot tu, dia banyak ain Shanas. Saya Ain malah salam. kalau ain. Okay. Dot tu pendek je. Mil dori'. Okay, saya cuba. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Yeah. لا يسمن ولا يغني من جوع. Min ju' لا يسمن ولا yughni. يسمن ولا يغني من جوع. Yeah. وجوه يومئذ ناعمة Okay. لسعيها راضية Yeah. في جنة عالية Yeah. لا pendek. تسمع فيها لاغية Okay. فيها عين Ain. Ain tu dia jangan tambah Ain. dengan nun dulu. Ain dia dulu. Fiha ainun. فيها عين جارية Okay. فيها Sururum. سرر مرفوعة Yeah. وأكواب موضوعة Yeah. ونمارق مصفوفة Yeah. وزرابي مبثوثة Mabthutha. Hujung lidah keluarkan. وزرابي مبثوثة Yeah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Khuliqat. أفلا ينظرون إلى Ibil. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف semula Ustazah. Yeah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Yeah. وإلى السماء كيف Sikit رفعت lagi. 4 harakat. وإلى السماء betul Betul? وإلى السماء كيف رفعت Yeah. وإلى الجبال كيف نصبت Yeah. وإلى الأرض كيف سطحت Yeah. فذكر Fadhak hujung lidah. فذكر إنما أنت مذكر Muzakkir nipis. مذكر Yeah.
lasta alaihim bimusyatir. Bimusaytir. Lai- Las. Lasta alaihim bimusaitir Yeah. illa man tawalla wa kafar Yeah. fayu'azzibuhu Jaga zal. Fayu'adzibuhu Allah. fayu'azzibuhu fayu'azzibuhu boleh fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar. Yeah. Inna ilayna iyabahum. Okay. Summa Jaga. Sum. Jangan keluarkan lidah. Summa inna alayna hisabahum. Okay. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima Aziz. kasih Syenas. Saja. Sambil mengaji, sambil Ustazah shopping. Kasih Serius Kak tak? Alia. Awal lah. Laju dia hantar. Taklah. Tak tengok kat situ Kak Alia hantar tu. Okay. Macam mana nak ngaji ni? Lepas Syenas baru Ili. Kak Alia baca dulu tak bising lah bunyi kelas muzik. Tu dia. Apa punya apa tu? Macam saxophone. Yang nikah dia orang. Okay. Kak Alia dulu Kak Alia. Oh, Kak Alia. Alamak, Kak Alia tak dengar. Beria tu dia baca tu. Macam mana? Kak Alia pakai earphone ke tak? Allah. Okey lah, Ili baca lah kot. Dia baca Sekejap. Boleh dengar kan Ustazah? Boleh. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Min ju'. Dengar. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma izin na'imah. Li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Mau tebal sikit. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Ya. Wa akwabun mawdu'ah. Ya. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa il... Kejap. Emma. Emma. Kejap. Ya.
Sama, rumah I pun tengah main pianika tadi. Oh ya ke? Baru suruh orang stop masa nak ngaji tadi. Siap nak buat show lagi. Sekudar baca Taranum tu jadi tu. Mana tadi Ustazah nombor berapa? Wa ilal. Saya pun dah tak perasan. Wa ilal jibali Jibal, kaifa okey. nusibat. Ayat 19. Okey. Saya baca surat cepat. Okey. Bismillah. Auzubillahi minasyaitanir. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dekat sangat. Fadha. Dekat dekat. sangat. Okey. Mana? Wa ilal Fadzakir. fadzakir in berhenti kat sini. Berhenti tak? Oh, tanda. Okay. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir Ya. illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu. Fayu'adzibuhu Allah. Saya sebut wa tadi. Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Ya. Inna ilayna iyabahum Ya. thumma inna alayna hisabahum. Okey, sadaqallahul azim. Sorry Ustazah. Terima kasih, Tak Ustazah. apa, masih li Habila dia orang. Allahu akbar. Okey, Kak Alia. Ya. Sekejap. Okey, betul lah Kak Alia. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua sisters. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya. Wujuhu. Sorry. Wujuhu yawma idzin. Dengung. Okay. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Wujuhu yawma idzin Wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu yawma idzin. Hui tu kan Kak Alia lamakan sikit. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ya. Lisa'iha radiyah. Sekali. Lisa'yiha yi. Lisa'iha radiyah. Okay. Fi jannatin 'aliyah. Ya. La tasma'u fiha laghiyah. Laghiyah. Ya. Ya. La tasma'u fiha laghiyah. Ya. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Ya. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufat. Fah. Wa namariku masfufah. Jangan masfufah. Wa namariku masfufah.
مصفوفة Ya. وزرابي Biyu mabthusah. وزرابي مبثوثة Ya. أفلا ينظرون إلى الإبل Ibli كيف خلقت Ya. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت Ya. وإلى الأرض كيف سطحت Ya. فكذ Fadzakir. فكذر Fadzakir. Zal dulu. فذكر إنما أنت مذكر Ya. لست عليهم بمسيطر Ya. إلا من تولى وكفر Wa kafaru. Tebalkan. إلا من تولى وكفر Wa kafaru. وكفر Ro tu Far. tafkhim. Betul. إلا من تولى وكفر Ya. فيعذبه الله العذاب الأكبر Ya. إن إلينا إيابهم Ya. ثم إن علينا حسابهم. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Alia. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, tak ada lagi yang tercicir. Saya sambung untuk surah Al-Fajr. Okey, surah Al-Fajr. Ada 30 ayat. Saya baca juga sampai habis. Untuk minggu depan kita tengok. Nanti kita akan baca half dulu macam biasa. Sebab ayat dia tu kadang-kadang ada ayat yang susah kan. Nak betulkan tu makan masa. So kalau kita buat untuk 2 pusingan lah minggu depan. Biasa kalau kehadiran tu penuh, ramai, kita buat half je. Sebab ayat tu panjang-panjang juga. Kalau macam surah Al-Ghashiyah ni pendek-pendek sikit. Itu pun susah-susah juga sebenarnya sebutan tu. Okay, kita masuk surah Al-Fajr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Ke surat 593. Ialah 593. Okey, so mungkin kita akan baca sampai 15 ataupun 16 ayat dalam minggu depan. 15 pun boleh dah ni. 15 tu pun panjang tu. Ayat yang ke-15 dengan 16 tu panjang. So tadi saya wakaf lah kat situ. Okey. Untuk ayat hari ni tak ada apa InsyaAllah semua okey. Cumanya ada sikit lah saya nak share. Sekejap. Kenapa tu Suzy? Sekejap. Notik. Okey, yang saya nak share. Cuba kita perhatikan pada ayat ni. Hamiyah. Aniyah. Nampak tak? Dua ni kan. Aliyah ni dia tak jadi. Yang saya nak sebut ni. Bila kita baca tadi. Sebab sebelum ya tu huruf mim. Sebelum ya tu sebelah tu huruf nun. Mim dengan huruf nun ni kita tahulah. Mim tu keluar kat bibir. Nun keluar kat lidah. Tapi mim dengan nun ni dia ada satu sifat yang pergi dekat hidung kita. Kan? Perasan tak? Kan? So bila kita menyebut huruf mim atau nun. Lepas tu kita sebut pula huruf ya. Itu yang dia jadi hamiyah. Aniyah. Nampak tak? Aniyah. Sedangkan ya tu bukan huruf dengung ataupun khayshum. So kita tak boleh baca hamiyah. Aniyah kan. Kita kena baca hamiyah. Ya tu dekat al-jauf. Al-jauf ni maksudnya rongga mulut. Hamiyah. Aniyah. Nampak tak? Dia ada beza. Dia punya keluar suara tu ikut corong mana. Kalau hamiyah maknanya ya tu corong hidung. Hamiyah. Tu baru corong mulut. Sama juga. Aniyah. Tu hidung. Aniyah. Tu corong mulut. Tapi kalau kita baca ayat 10 yang saya bulatkan tu kan. Fi jannatin aliyah. Kenapa ya tu boleh jadi cantik keluar dia? Dia jadi ya. Dia tak jadi ya. Sebab sebelumnya huruf lam.
Sebab lam tu huruf lidah yang tidak ada proses pergi dekat khayshum ataupun hidung. Seperti mana nun dengan mim tadi. Jadi kita jangan keliru. Maknanya kita nak kena ingat betul-betul huruf tu keluar kat mana, fungsi dia di mana. Supaya dia tak menjangkit kat sebelah tu. Yang lain tu insyaAllah okey lah. Macam ayat 11 kan. Lariyah, jariyah. Semua okey. Sebab sebelum dia bukan huruf nun atau mim. Jadi apa-apa huruf ya, sebelum huruf ya, apa-apa kalimah lah yang ada huruf ya kat ujung tu. Sebelum ya tu nun dengan mim, berhati-hati. Tak nak dia, kalau senang bahasa kita nak faham, tak nak sengau lah ya tu. Ya kita tak baca dengan yang. Kita sebut ya kan. Gitulah. Yang lain tak ada Khuliqat. Ni tadi tersalah mungkin sebab nampak titik tu macam satu. Tu yang baca khulifat. Kemudian kejap ayat yang belakang ni sikit. Ayat 21 muzakir, betul-betul nipis. Bi musaitir, betul-betul nipis ra dia. Tapi ayat 23, ayat 24 tu dua-dua tebal. Wa kafar dengan azabal akbar. Tu pastikan yang nipis betul-betul nipis. Maknanya kena pada hak dia lah. Yang tebal-tebal, yang nipis-nipis. Okey, ada soalan untuk surah Al-Ghashiyah? Tak ada? Jelas Okey, alhamdulillah. Okey, so kita masuk sikit pada tajuk tajwid. Hari ni kita dah habis perbandingan huruf itu kan. Itu kira ulang kaji. Allahu Akbar. Ada buku satu lagi. Oh, sekejap Sekejap ambil buku sekejap. Okey, kita tengok muka surat 58 Betul tak? Sekejap saya mencari. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, perbandingan sifat huruf antara itbaq dengan isti'la. First kali kita nak kena tahu apa makna itbaq, apa makna isti'la. Okey. Kita tengok kat situ dia highlightkan tengah lidah dengan pangkal lidah. Kita nak kena tahulah ni pangkal, ini tengah. Ni pangkal, ni tengah Okey. Jadi untuk yang tengah lidah tu bila kita angkat ke atas disebut sebagai itbaq. Kalau pangkal lidah diangkat ke langit tu disebut isti'la. Tu nak kena tahu beza dia. Okey, jadi dikata kat situ itbaq maksudnya meninggikan tengah lidah ke langit ketika menyebut huruf yang menyebabkan suara terhimpit antara kedua-duanya. Maknanya kira pangkal lidah dia dah angkat, tengah lidah pun dia dah angkat, lagi terhimpitlah huruf yang akan kita sebut. Nanti kita tengok huruf dia. Kemudian kalau isti'la meninggikan pangkal lidah ke langit ketika menyebut huruf menyebabkan suara terangkat ke atas. Maksud suara terangkat ke atas ni tebal huruf yang kita sebut. Untuk itbaq tu pun tebal juga. Tebal dan menghimpit. Tapi kalau untuk isti'la ni dia tebal sahaja tapi dia tidak menghimpit. Itu beza antara itbaq dengan isti'la. Okey, kita tengok dulu huruf-huruf dia. Yang bawah ni dia tulis 7 huruf isti'la, iaitu ketika menyebut 7 huruf ini kedudukan pangkal lidahnya terangkat ataupun tinggi. Gambar yang bawah tu ada 3.
yang belah atas sekali belah kanan tu, cuba tengok. Nampak tak lidah yang pangkal tu, yang belah belakang tu dia melekat terus dekat langit belakang. Itu isti'la. Jadi huruf yang terlibat pada bahagian isti'la ini adalah kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dengan dha. Jadi kalau kita matikan setiap huruf ni tadi, baru kita nampak dan kita rasa pergerakan pangkal lidah itu berada di atas. Kha, dia terangkat yang belakang. Sad, as. Memang sad tu tempat keluar dia dekat depan. Tapi pangkal lidah tu, fungsi pangkal lidah kita tu, kita cuba rasakan naik tak pangkal lidah ke langit. As, okay. Kemudian dad, al, pangkal lidah naik juga. Dia memang akan kena pada bahagian lidah lain, tapi nak suruh tengok dan nak suruh rasa pangkal tu. Kemudian ghain, al. Seterusnya ta, al-ta. Qaf, al-qa. Dan dha, al. Tapi kalau kita kata tadi qaf pangkal lidah terangkat, ada qalqalah, dha hujung lidah pula keluar, itu melibatkan sifat-sifat yang lain, melibatkan makhraj. Tapi sifat isti'la ni sahaja, ketujuh-tujuh huruf yang kita sebut tadi melibatkan pangkal lidah tu melekat ke langit belakang. Itu isti'la. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua, satu lagi dia punya ringkasan ataupun rangkaian, kalau kita nak mudah ingat lah 7 huruf tu, dia tulis kat situ khussa, dagtin, qidh. Kita sebut tiga kalimah ni pun susah dan berat. Dan tebal bunyi dia, semua sekali tebal, tak kisahlah di baris apa pun. Jadi macam berat kan, sebab dia huruf yang terangkat pangkal lidah. Khussa, dagtin, qidh. Jadi tak boleh nak sebut nipis-nipis sebab dia memang sifat isti'la. Kemudian kita tengok pula bahagian itbaq, meninggikan tengah lidah ke langit. Okey, kita tengok huruf dia. Dia dah apa nama? Kat situ dia dah letakkan 4 sahaja. Yang lagi 3 tu dia dah tenggelamkan warna dia, nampak? Bermakna kat sini huruf itbaq dia melibatkan 4 huruf yang ada pada isti'la tadi. Apa huruf dia? Sad, dad, ta dengan dha sahaja. Kha, ghain dengan qaf tidak ada pada itbaq, tapi dia ada pada isti'la. Okey. Kenapa kha, ghain dengan qaf ini tak terlibat pada itbaq? Kalau kita tengok dari segi kedudukan makhraj, 3 huruf ni, makhrajnya bukan berada di lidah kan? Isti'la ni terangkat pangkal lidah, tapi itbaq ni tengah lidah. Jadi kha, ghain dengan qaf ni, huruf dia dah dekat pangkal. Kha dengan ghain dah dekat hujung halkum. Dekat dengan pangkal lidah. Dia bukan huruf lidah. Lepas tu qaf, huruf pangkal lidah yang hampir dengan halkum dah. Jadi dia tidak kena pada tengah lidah dan dia tidak menyebabkan tengah lidah tu terangkat. Maka 3 huruf ni tidak perlu digelar ataupun dimasukkan sekali dalam itbaq. Jelas tak? Okey, maknanya huruf isti'la tadi dah ada dah kha, ghain, qaf sebab dia melibatkan pangkal lidah kan. Itbaq ni tengah lidah. Jadi kha, ghain, qaf ni huruf dia dah dekat-dekat dengan tekak. Jadi dia tidak terlibat pada itbaq. Jadi kha, ghain dengan qaf ni dia dekat mana? Kalau dah tak ada dekat itbaq, pergi dekat lawan itbaq, iaitu bawah sekali. Tu yang disebut huruf infitah dalam isti'la. Infitah tu apa? Infitah tu lawan bagi itbaq. Infitah tu maknanya terbuka. Dia ambil daripada kalimah Fatihah. Fatahah, buka. Suratul Fatihah, pembukaan surah kan. Itulah dia infitah. Jadi ketika kita menyebut 3 huruf ni, dia dah boldkan balik kha, ghain dengan qaf kat situ. Maknanya apabila kita menyebut kha, ghain dengan qaf dalam keadaan mematikan ke atau kita bariskan dia, kedudukan ataupun tengah lidah tadi dia tidak melekat dekat langit. Dia terbuka. Bila kita sebut je dia terangkat tapi pangkal lidah je. Tengah lidah tu dia masih kat bawah. Jadi dia ada ruang. Nampak tak gambar rajah belah kanan tu? Dia ada arrow ke depan tu kan? Yang terangkat tu sebab isti'la, tapi lidahnya yang tengah tu dia tidak menghimpit seperti mana itbaq. Dia tulis kat tepi ni menjauhkan tengah lidah dari langit. Tengah lidah tu tidak terangkat. Pangkal sahaja. Itu beza
ataupun perbandingan sifat huruf antara sifat itbaq dan isti'la. Kita mungkin kurang mahir nak menyebut tu, nak mengingat sebab dia punya istilah tajwid tu kita jarang guna kan, itbaq isti'la tu kan. Jadi kalau kita baru-baru nak mahir ni, kita hanya sebut huruf tengah lidah angkat, huruf pangkal lidah angkat. So kita tahu. Tengah lidah angkat ada 4 sahaja, sad, dad, ta, dha. Pangkal lidah diangkat ada 7. Jadi yang tengah lidah tadi ada 4, lagi 3 dia pergi mana? Dia pergi dekat huruf yang mana tidak terangkat tengah lidah. Maknanya dia punya lawan. Begitulah. Okey. Jadi untuk yang muka surat 59, 60, 61 ni semua kita dah belajar dah sebenarnya. Kha kat mana, makhraj kan, dia punya sifat dan sebagainya. Cuma nak terangkan muka surat 58 ni beza antara kedua-dua sifat tadi. Nak kata sifat mana yang kuat, itbaq ni adalah sifat kuat, isti'la juga sifat kuat. Tapi itbaq ini lebih kuat berbanding dengan isti'la. Maknanya yang melibatkan kedua-dua sifat huruf apa? Sad, dad, ta, dha sahaja. Sad, dad, ta, dha ada isti'la, ada itbaq. Nampak dia punya kekuatan tu double. Jadi dalam keadaan macam mana pun baris dia, tanda dia, sad, dad, ta, dha tetap tebal. Dia baris bawah ke dia tetap tebal. Kena jaga. Tapi berbeza dengan kha, ghain dengan qaf, sekiranya dia berbaris bawah, dia ada disebut sebagai sederhana tebal. Sebab dia tidak bersifat itbaq tadi, dia hanya isti'la sahaja. Yang ini kan kita tak belajar lagi belakang, tapi boleh sebagai kita tengok sebagai rujukan. Cuba buka sekejap buku coklat tu. Saya tunjuk sikit, ni bahagian tafkhim tarkik sebenarnya. Okey, cuba buka 91 kejap. Itu sebagai nota dia, carta tafkhim tu. Buku coklat, buku surat 91, jumpa tak carta tafkhim kat bawah tu kan? Okey, jadi kat situ kalau kita perhatikan dia ada letak 7 huruf isti'la. Bawah sekali tu dia ada tulis ta, dad, sad, dha, lepas tu qaf, ghain, kha, nampak? Jadi apabila huruf tadi tu dia letaklah mati ke baris atas, bawah, depan, dia semua dibaca dengan tebal. Sebab tu dia tulis tafkhim selamanya. Tidak dipengaruhi oleh baris kasrah. Sebab dia bersifat double tadi. Dah lah isti'la, itbaq pula. Tapi berbeza dengan qaf, ghain dengan kha. Dia highlightkan warna hijau muda tu kan. Dia tulis sederhana kerana apa? Dipengaruhi oleh baris kasrah. Yang terlibat hanya 3 huruf sahaja, iaitu qaf, ghain dengan kha. Sebab apa tadi? Sebab dia hanya sifat isti'la tetapi tidak itbaq. Maknanya dia kurang sikit sifat kuat dia, menyebabkan bila dia berbaris bawah dia dipengaruhi. Jadi bacaan dia tu bukan nipis tapi dia sebut sederhana tebal. Jadi kalau kita rasa selama ni kita baca qila, ghida, khiyanataka tu terlampau. Mungkin kita tak tahu, kita rasa isti'la tu kita kena tebal, betul tebal, tapi dikurangi kadar tebal bila dibariskan bawah. Jadi kita letak sekadarnya. Contoh qila, ghida, khiyanataka. Cukup sekadar itu. Jangan nipis pula. Qila, jangan nipis pula. Tak masuk pula makhraj dia kan. Ini adalah sebagai rujukan kita lah. Yang muka surat 58 ni kita nak fahamkan macam mana jadual dia, boleh tengok di muka surat 91. Dia ada bagi 5 tingkatan. Tingkatan pertama tu contoh macam ta alif, dot alif, sad alif, maknanya baris atas yang dibaca dengan panjang mat. Nombor 2, baris atas sahaja. Nombor 3, baris depan. Nombor 4, tanda mati. Nombor 5, baris bawah. Itu dah ikut tingkatan dia. Jadi yang baris bawah itu sahaja sederhana kerana dipengaruhi oleh baris tersebut. Okey, yang ni jelas? Jelas Okey, saya tambah sikit lagi. Ada masa tak? Ada kan? Saya buka. Tapi yang ni tak ada dekat dalam buku ni istilah dia. Tambah aja. Alamak, kenapa wire tersangkut? Kalau tak jelas, tanya Saya share. Dia ada 3 istilah atau nama dia. Nama
dalam istilah tajwid dia lah yang disebut sebagai yang pertama ni adalah hasil daripada perbezaan antara isti'la dengan itbaq. Kemudian istifal dengan infitah. Kita kena masuk sikit lah istifal infitah sebab dia dah ada masukkan infitah tu kan. Apa tadi nak sebut? Pertama, saya tulis Jawi tak apa Musta'liyah mutbaqah. Tak pernah dengar kot. Pernah dengar tak? Tak pernah Tak, Okey. Ustazah. Tak pernah Manalah tahu kot Ya. ada terceduk-ceduk kat kelas lain ke ada sebut-sebut ke tu yang tanya tu. Okey tak apa. Saya tak bariskan boleh ni tak? Tak apa saya bariskan lah. Musta'liyah mutbaqah. Sebenarnya musta'liyah mutbaqah ni dia ambil juga daripada perkataan tadi. Musta'liyah tu isti'la. Mutbaqah tu itbaq. Okey. Jadi nak katakan apa yang dikatakan dengan musta'liyah mutbaqah ni? Huruf itu musta'liyah ataupun huruf isti'la lagi itbaq. Yang ni kita nak kena jaga. Dah lah isti'la, lepas tu itbaq pula. Betul-betul kena jaga. Sebab tu kadang-kadang bila kita baca tu kan, bertalaki tu, rasa macam ada setengah orang rasa macam, tebal dah ustazah ataupun ustaz kata tak tebal. Even saya sendiri pun kalau bertalaki rasa macam tebal dah, tak tebal rupanya. Faktor-faktor beginilah. Maknanya dia dah double kat situ tadi. Huruf isti'la lagi itbaq. Dah lah terangkat pangkal lidah, kemudian dia terangkat pula pertengahan daun lidah tu. Itu yang disebut sebagai musta'liyah mutbaqah, iaitu hurufnya Sad, Dad, Ta, Dha. Ni 4 beradik. Ingat kita ada 4 beradik kat dapur. Huruf ada 4 beradik ni. Maknanya bukan apa, kita senang nak ingat. Sebab dia huruf ni yang berdekatan. Yang dia tidak diselangi oleh huruf lain. Senang kita nak ingat. Okey, kemudian yang kedua, siapalah bagi salam sebelah tu tak nyaut pula. Musta'liyah juga, dia huruf isti'la juga, tapi dia bukan mutbaqah. Tapi munfatihah. Ni. Musta'liyah tadi dah tahu dah kan? Musta'liyah tu isti'la, munfatihah. Saya tak bariskan ni, sama ni. Musta'liyah munfatihah, siapa tahu? Huruf dia huruf isti'la tapi infitah. Apa huruf isti'la tapi infitah? Kita fokus pada yang 7 tadi. Tolak daripada 4 tadi, tinggal 3 tu. Ghain, Kha, Qaf. Jadi dia dikategorikan sebagai huruf isti'la. Ghain, Kha, Qaf ini terangkat pangkal lidah tapi munfatihah. Dia terbuka ataupun pertengahan lidah tu tidak terangkat. Ni dia punya istilah atau nama dia lah. Musta'liyah munfatihah, iaitu huruf istifal tapi infitah. Yang mana huruf-huruf apa pula istifal, huruf isti'la tapi infitah. Ustazah mengarut je. Jadi kat sini nak katakan huruf tu terangkat pangkal lidah sahaja, tapi tidak terangkat pertengahan lidah. Okey, boleh? Tapi ada satu lagi. Yang ni tak ada masuk dalam 7 tu lah. Jadi dia yang disebut sebagai mustafilah munfatihah. Macam belajar bahasa Arab pula. Okey, apa maksud mustafilah munfatihah? Huruf istifal dan dia huruf infitah. Huruf yang tidak terangkat pangkal lidah lah maksudnya. Huruf tak terangkat pangkal lidah, kemudian dia tidak terangkat tengah lidah. Maknanya hurufnya huruf apa? Huruf selain daripada 7 ni. Selain daripada 7 ini adalah huruf yang nipis. Contoh ba, ta. Kenapa kita kena sebut betul-betul nipis? Jim baris atas bunyinya ja. Jangan baca wajah, wajah. Tengah tak boleh, dia tebal. Sebab dia dah mustafilah, dah lah dia nipis, lepas tu munfatihah pula, dan nipis terbuka. Itu yang kita kena buka mulut kita kiri kanan. Ingat munfatihah itu terbuka. Ja'a, inna anzalna, jangan baca inna anzalna kan. Kita kadang-kadang dengar macam kelakar bunyi tebal, tapi kadang-kadang kita sendiri terbuat.
Tapi kita tak perasan. Terbuat tu sebab mungkin cara kita ataupun cara kita bercakap seharian tu kan kita dah terbiasa semuanya tinggi. Tinggi berbenar. Contoh, kadang-kadang perkataan yang kita sebut tu kita tak perasan. Dia terbawa-bawa dalam bacaan Quran. Apalagi Assalamualaikum. Tu yang jadi alaikum. Dah hilang dia punya kemanisan bunyi kum tu sebab kita dah biasa bunyi kum. Alaihim jadi alaihim. Hum jadi hum. Hum. Tu yang kena hati-hati. So untuk hari ni kita fokus ni dululah. Musta'aliyah mutbaqah ni yang betul-betul kena tebal. Kemudian musta'aliyah munfatihah ini dia tebal tapi berubah ketebalan sedikit apabila dipengaruhi oleh baris bawah. Dan mustafilah munfatihah ni memang betul-betul kena baca dengan nipis. Tapi berhati-hati juga yang mustafilah munfatihah ni jangan sampai kita baca jadi imalah. Inne enzilne tak boleh lah. Tahu imalah imalah ni macam kalau bacaan imam kita imalah ni satu je iaitu surah apa? Surah Hud kan. Bismillahi majriha wa mursaha majri itu satu. Tapi sebab kita nak nak menjaga supaya kalimah yang kita baca tu jadi munfatihah tadi atau mustafilah tapi jangan melampau sangat jadi imalah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Jelas tak ada yang confuse? InsyaAllah okey. InsyaAllah okey. Alhamdulillah. Okey, saya stop share. So nanti insyaAllah kita sambung lagi. Kita akan masuk pada so nanti untuk yang akan datang saya tak sentuh dah muka surat 59 sampai 61 tu. Okey, sebabnya itu kita dah buat dah sebenarnya yang setiap huruf makhraj dengan sifat dia. Cumanya nak tengok apa bila tengok perbandingan antara sifat huruf isti'la dengan itbaq tu dia melibatkan 7 huruf ada rupanya tingkatan dia. Tadi yang kita nak kena ingat itulah itbaq yang paling kuat apabila itbaq dengan isti'la paling kuat. Isti'la tu kuat tetapi ada ketika dia jadi sederhana. Dan yang akhir yang ketiga tadi istifal dengan infitah tu betul-betul kita kena baca dengan merendahkan kedudukan dua tempat iaitu tengah lidah dengan pangkal lidah. So nanti insyaAllah kita akan masuk sikitlah praktis pada kalimah muka surat 62 tu boleh. Hari ni kita nak cover tak sempat. Muka surat 62, praktis kalimah yang bawah tu dia melibatkan huruf isti'la dan itbaq. Dan yang dia tak merahkan itu semuanya melibatkan huruf istifal dan infitah. So kita nak gabung jalin bila kita baca tu mana satu tebal yang kita boleh turunkan sikit kadar dia, mana satu yang nipis. Inilah dia. Beberapa kalimah yang kita nak kena praktis. Ni saya dah bagi tahu boleh lah praktis dulu. Lepas tu nanti kita buat dalam kelas. Wallahu a'lam. Okey, boleh? InsyaAllah nanti kita sambung lagi minggu depan Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Jangan saya lupa yang kita dah belajar ni pada gambar rajah kalau kita perhatikan yang kedudukan untuk kha, ghain dengan qaf. Tengok kha, ghain dengan qaf. Kha muka surat 59, nampak pangkal lidah belakang je diterangkan. Ghain pun sama, qaf pun sama. Tapi yang 4 lagi tu pangkal dengan tengah naik sekali. So daripada gambar rajah tu nampak lebih jelas lah. Dia punya perbezaan antara dua sifat tadi. So boleh rujuk kat situ kalau macam kita lupa macam mana kedudukan dia, macam mana nak sebut ketebalan dia mengikut pada pergerakan lidah kita, boleh kita tengok gambar tu. Alright. Sekejap saya stop. Dah siap?